أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu, kita ni tak ada ilmu, maka buangkan segala ilmu yang ada, letak tepi dulu, kosongkan benar-benar, melainkan kita nak menerima illa ma'alam tanah, melainkan apa ilmu yang Allah nak berikan kepada kita di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah tu maha berilmu dan maha menetapkan sesuatu, hakim, menentukan sesuatu, keputusan di tangan Allah Subhanahu. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman yang Allah berikan kepada kita, Islam, ihsan, dan juga ma'rifatullah, iaitu kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Setiap hari, setiap masa kita berada di dalam keadaan mengesakan Allah, maka itulah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, yang mana hala tujuan hidup kita ini bukanlah menceritakan hal-hal cerita-cerita tentang diri kita atau tentang diri sesiapa pun, melainkan apa saja pun yang Allah ciptakan, yang Allah tajalikan adalah dari sisinya untuk menceritakan keesaan dirinya. Cerita-cerita kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kisah kita. Ini yang harus kita pegangi, yang harus kita akidah kuatkan, yang harus kita pegang betul-betul. Jangan sampai ada rasa keakuan diri kita, mengatakan ini cerita kita, yang sekalian yang kita lihat adalah cerita-cerita selain daripada Allah. Bukan semuanya diri kita, dan semuanya baik malaikat, nabi-nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang apa pun, manusia macam mana pun, apa saja pun yang Allah jadikan sekalian alam ini adalah nak menceritakan keesaan dirinya. Dia cukup mengesakan dirinya, menyatakan dirinya tetap esa, bukan ada banyak, bahkan ada dua pun, tetap esa tunggal dirinya. Yang ada adalah cerita-cerita, kisah-kisah diri keesaannya. Ini yang harus kita fahami benar-benar. Bila kita dah fahami dan telah dijelaskan sejelas-jelasnya, maka kita menyaksikan benarlah bahawa asyhadu an la ilaha illallah. Menyaksilah kita bahawa semuanya tidak ada, yang ada adalah kisah-kisah menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah benar kita mengesakan Allah, barulah kita mengakui kita ni, ataupun mengakui pesuruh Allah Muhammadur Rasulullah. Inilah jalan cerita yang harus kita fahami. Jangan kita langkahi. Cerita ini harus kita fahami dan kita bawakan dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan sunnatullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah tu harus begini, mengikuti sentiasa 24 jam. Wa qadha rabbuka
tetap hati kita ini mengesakan Allah di mana pun. Start bermula di alam roh 4,000 tahun, kita dah tetap berkeadaan yang Allah jadikan. Tidak lain mengesakan Allah, menomorsatukan Allah, hanya asyik kepada Allah hingga lebur tak ada keakuan diri kita. Itulah sifat roh kita. Yang sebelum masuk roh itu ke dalam kandungan ibu kita 9 bulan 9 hari ataupun 4 bulan dia masuk roh itu ke dalam kandungan ibu kita, lalu 9 bulan 9 hari lahirlah kita ke dunia ini untuk tak lain mengesakan Allah jua. Dan hingga sekarang ini sekiranya kita tidak mencari jalan kembali ke rahmatullah, mencari jalan kenikmatan iaitu di sisi Allah, seperti mana kita berada jadid baru, keadaan kita baru dahulu adalah dengan roh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu cari balik kembali untuk kita seperti mana baru kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bila diuji dengan diberinya kita nafsu. Nafsu ini tujuannya Allah memberikan kepada kita untuk menaik nilaikan kita, untuk kita tahu bahawasanya inilah penghalang hawa nafsu keakuan diri kita ini yang menghalangkan kita seperti mana di alam roh berasyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat, tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan berada di sisi Allah lebur. Dan yang ada semata-mata Allah lah yang mengesakan dirinya. Ini yang disebut Qul huwallahu ahad. Katakan, yang kata itu kalam Allah, hanya Allah mengatakan dia yang esa. Cukup. Maka di situ yang harus kita fahami, kita tidak memiliki apa-apa. Sekarang kita kalau tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita mengaku hidup ini hidup kita. Bila kita dah mengaku hidup ini hidup kita, kita mengatakan nanti penglihatan kita pula. Kita akan berkata pula pendengaran kita. Kita akan kata perkataan kita. Kita sombong, kita riak, kita takbur. Hati kita yang datang lintasan, kita kata kita. Bila dah kata kita, maka sifat itu adalah sifat yang tercela. Maka akan datanglah bisikan-bisikan iblis, bisikan setan, bisikan jin yang mewaswaskan di kalangan manusia untuk supaya kita bertambah terhijab dengan Allah. Bukanlah Allah tu meninggalkan kita. Allah tidak pernah walau sesaat berpaling dan meninggalkan kita. Allah sentiasa sayang kepada kita. Kita yang menutup diri kita dengan Allah, iaitu sifat, iaitu keakuan. Ada je diri kita, jadi hijablah kita dengan Allah. Bila dah jadi hijab dengan Allah, kita dah berada di luar benteng pertahanan Allah, benteng keamanan Allah, kita dah keluar, maka menyambarlah iblis dan sekuncu-kuncu yang membawa kebatilan, yang mengajak kita sama-sama berada di dalam kebatilan, berada di dalam azab. Maka itu kita harus perangi. Kalau sekiranya masih lagi kita beribadah, kita mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan menyangka setiap ibadah kita itu kita harapkan balasan, akan menyebabkan kita harapkan Allah membalasi dengan ibadah kita dengan ganjaran syurga. Ataupun kita beribadah kerana kita mengharapkan Allah jauhkan daripada azab neraka. Tapi sebenarnya bukanlah syurga dan neraka itu tidak ada. Tetapi syurga itu Allah jadikan dari percikkan nikmat di sisi Allah. Hanya percikkan. Ya, dunia ni hanya percikkan nikmat-nikmat daripada Allah supaya kita tahu siapakah yang menciptakan, menzahirkan nikmat-nikmat tu semua.
Bila kita faham bahawa surga tu percikkan daripada nikmat Allah, sesungguhnya yang lebih nikmat itu Allah maksudkan adalah Allah. Allah dah menyatakan gitu sebesar-besar nyata itu tadi. Nikmat itu adalah bila kita mengetahui siapa yang empunya nikmat. Bila kita kenal diri kenal Allah, kita tahu yang empunya nikmat itu adalah Allah, maka itulah kita irji'i ila rabbik. Kita akan kembalikan kepada Allah segala nikmat yang kita kecapi. Bukan kita membiarkan diri kita hanyut dengan hayalan, iaitu mengatakan nikmat tu cukup nikmat, padahal itu hanya percikkan. Padahal itu memang Allah dah janjikan. Segala nikmat-nikmat yang ada Allah janjikan untuk kita. Tetapi kita ni untuk Allah. Jadi kita pergi kerja dah memang tentu untuk kita, kata Allah. Yang Allah kita tak pergi ambil, maka kita ni yang dikatakan oleh Allah, innal insana lafil husr. Rugi tak tahu hala tuju hidup kita. Bukan di dunia ini Allah meninggalkan kita. Allah tetap juga esa ada, yang lain semua tidak ada. Jadi menyatakan semua ni supaya jangan kita nampak yang lain selain Allah. Jadi kita belajar mengenal diri, mengenal Allah untuk mengamaliakan ahsanu amalah, perangai-perangai yang baik, iaitu tidak merasa ada keakuan diri dan terus kita mengesakan Allah tanpa kita menduakan Allah, iaitu ada kita, ada Allah. Tetap kita ni hamba, tak memiliki apa-apa. Hamba adalah tetap hamba. Yang memberi hidup itu yang hidup. Kita hamba tidak memiliki apa-apa. Fakir. Tak ada apa-apa pun. Ya, tubuh kita pun Allah jadikan daripada api, air, angin, tanah. Tubuh. Belum boleh masuk roh lagi. Roh pun daripada Allah. Urusan Allah. Ada rahsia Allah dalam diri tubuh kita. Jadi sekalian yang ada pada diri kita, wal awal, akhir, zahir, batin, semuanya hak Allah. Masing-masing kita menanggung rahsia Allah. Kita tak memiliki apa-apa pun. Di situlah tempat duduk kita. Tiada, iaitu la, menafikan. Ilaha illallah. Baru kita tahu yang ada ni sekarang, hidup Allah. Ilmu Allah. Pendengaran Allah. Jika aku mendengar, aku merasakan mendengar ini daripadaku, itu satu kesalahan yang besar. Kalau kita mengatakan kita yang berkata-kata, itu satu kesalahan besar. Kerana kita menutupi Allah yang berkata-kata, bukan kita. Kita berkata-kata kerana dengan kalam Allah. Kalau tak ada kalam Allah, kita tak boleh berkata-kata. Allah jadikan dua bibir, satu lidah. Bukan boleh kita berkata-kata pun. Tetapi ciptaan Allah menjadikan dua bibir, satu lidah. Dan Allah taruhkan peti rakaman suara supaya kita dapat berkata-kata. Yang peti rakaman suara itu daripada suara Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagialah kita bila kita berkehidupan di dunia lagi, kita merasakan Allah yang mengangkat, Allah yang menjalankan kakiku, Allah yang memberikanku melihat, Allah yang memberikanku dengar, Allah yang memberikanku ilmu, Allah yang memberikan aku kehendak ini, Allah yang mentakdirkan apa yang berlaku, baik atau buruk, siang atau malam, hina atau mulia, apa pun Allah. Kita tak ragu antara dua itu nak terjadi di hadapan kita. Yang kita risaukan, kita tak rasakan Allah, atau yang risaukan kita merasa ada keakuan diri kita. Itu je kita nak jaga tu. Itu kita kena ikhtiarkan perang bersungguh-sungguh. Kita hendakkan Allah sampai kita takut nak ada rasa keakuan diri. Ini namakan makam orang yang beruntung, kata Allah.
Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa selesai mengikuti Nabi Khidir, Nabi Musa meminta nasihat. Inilah nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa AS, iaitu buangkan rasa keakuan diri. Jadi itulah maknanya cerita yang selepas itu Nabi Musa menghadap kepada Allah, mendapat ilmu di sisi Allah. Allah meleburkannya di atas bukit Tursina, di mana Allah Ta'ala suruh membuangkan kedua terompa. Lepaskan. Apa itu? Lepaskan makna keduniaan, hubungan-hubungan keduniaan. Kita lepaskan hijrah kita. Tinggalkan semua itu dulu. Supaya kita dapat meninggalkan keakuan diri. Kalau keduniaan, wang ringgit, kedudukan, pujian orang masih lagi tak dapat kita buangkan keduniaan tu, maka kita tak dapat buang keakuan diri lagi. Jadi dua terompa yang Allah Ta'ala suruh lepaskan adalah pertama dunia itu tadi. Ya, masih lagi kita cintakan dunia, masih lagi kan cintakan selain daripada Allah, itu adalah dunia, buang dulu. Kemudian baru buang satu lagi terompa, iaitu keakuan diri. Baru boleh. Tu ya, perjalanan gitu. Bila dah dibuangkan, bila Allah menyuruh Nabi Musa buangkan, lepaskan kedua terompa, Nabi Musa faham dan bersedia dah. Maka bila dah dibuang, maka Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan Nabi Musa dengan nur cahayanya, hingga kan Nabi Musa difanak, dileburkan Allah, hingga betul-betul kosong, betul-betul hilang keakuan dirinya. Hanya Allah warzuqnil fana'a anni. Hanya Allah yang boleh mengurniakan lebur diri kita, fana kepada dia. Ya, lebur semua, bukan Nabi Musa, semua sekali. Nabi Musa dileburkan Allah, tak ada ingat apa, lebur, tak ada apa. Sebelum ni belum disebut apa-apa, tak ada, kosong. Yang betul-betul barulah Nabi Musa tahu bahawa Allah je yang ada, Nabi Musa tidak pernah ada. Sungguh penanti Allah menyedarkan balik setelah 40 hari Nabi Musa, maka tetap Nabi Musa mengatakan, aku beriman kepada engkau, ya Allah. Setelah dia mengakui bahawa dia tidak ada betul-betul, baru dia mengakui asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita tidak beres lagi. Alhamdulillah pada petang ini Allah menunjukkan jalan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini kita tercari-cari. Siapakah ya Allah yang dapat membukakan pintu-pintu gaib yang untuk aku mencapai kepadamu ya Allah, untuk aku mencapai hala tujuan sebenar kau hidupkan aku ya Allah, supaya aku benar-benar tenang, aku benar-benar sakinah berada di tempat yang engkau ridai. Aku tidak tahu, aku fakir ya Allah. Maka petang ini Allah telah bukakan kepada kita sebenar-benar jalan kesempurnaan yang sebenar-benar disebabkan apa kita dihidupkan, tidak lain adalah untuk menyatakan dialah yang esa, kita tidak ada. Maka selagi belum lagi kita difanakkan oleh Allah, dileburkan oleh Allah, maka bersungguh-sungguh, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kesusahan yang ditempuh untuk menempuh jalan Allah, susah, dalam susah Allah akan bagi mudah. Jadi Allah nak kita tempuh dengan menggunakan kuasa kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, pendengaran, penglihatan, hidup yang dibagi, kita tempuh kembali untuk memulangkan balik diri kita itu kepada Zat, iaitu Maha Esa dirinya, yang sentiasa tetap Maha sempurna. Dia mengesakan dirinya sendiri, dan kita tak mau lagi ada lagi rasa pengakuan diri kita lagi. Alhamdulillah, inilah bila Allah memberikan kita kepahaman, maka kita akan faham di sisi Allah, maka kita akan faham agama Allah. Selagi kita tak diberikan oleh Allah, kita tidak akan faham. Kita banyak Islam, tapi kita tak faham agama Allah. Disebabkan kita tak mahu mencari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Sedangkan Allah mengatakan, tak lain, aku menunjukkan yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya-cahayaku aku tunjukkan kepada sekalian ni. Untuk menunjukkan cahaya tu, menunjukkan aku.
Jadi sekalian yang ada menunjukkan aku sentiasa yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas. Aku jadikan banyak perumpamaan maknanya. Apa yang disuruh oleh sekalian Allah menunjukkan perumpamaan, menyaksikan yang aku adalah kepada manusia, akulah yang wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in qadir. Allah sekalian itu dia maha berkuasa. Allah itu sekalian dia maha mengetahui ilmu Allah. Jadi ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita telah diberi keberuntungan oleh Allah pada petang yang mulia ini untuk maknanya mendapat ilmu yang di sisi Allah. Yang di sisi Allah itu bermaksud hidup kita setiap saat kita hargai dengan mengesakan Allah. Kita tahu dah. Satu saat pun kita tak mau, kita rasa berharga sangat. Seperti mana kita melihat makan nasi tadi. Kita lihat 6 bulan nak tumbuh. Allah menumbuhkan dan depan mata kita jadi nasi tadi. Tinggal kita nak makan. Kita tauhidkan, ya Allah tak lain Engkau yang tumbuhkan. Aku esakan tujuannya ini adalah mengesakan Engkau, ya Allah. Maka kita hargai. Bila nafas kita turun dan naik, kita mengesakan Allah. Turun untuk membawa semua mengesakan Allah. Tak lain itu ya kerja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sia-sia hidup kita ni. Hidup kita sangat berharga, lebih tinggi daripada emas belian. Satu saat tu kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita tak mau lupa. Lupa Allah itu seperti hilangnya dunia dan seisinya. Bila orang dah kenal Allah, sesaat pun dia perhatikan, dia rasakan mesti nak mengesahkan Allah. Jangan disebabkan tadi tijaratu wala bai'un an. Dalam perniagaan boleh menyebabkan dia lalai kepada Allah. Jangan sampai apa pun hidup kita menyebabkan kita tidak dapat mengesahkan Allah. Setiap detik dijaga, kata Sayyidina Abu Bakar. Istiqamah itu setiap rutin atau penjagaan kita adalah berterusan, adalah hati kita, qalbun kita sentiasa merasakan mengesahkan Allah, manis tiada pahit. Itu yang harus dijaga, diperhatikan di dalam wafi anfusikum afala tubsir. Perhatikan dalam diri kita betul-betul. Keluarnya nur cahaya tu kita akan nampak jelas dalam qalbun kita setelah kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita disuruh Allah untuk membersihkan, maka kita tak mampu, ya Allah. Berbagai cara kita nak bersihkan, bersungguh-sungguh kita berikhtiar. Menghabiskan masa ke sini ke sana, wang ringgit kita banyak habis kita bahasakan untuk nakkan dapatkan Allah. Pasti Allah Ta'ala kata, akan aku kurniakan aku diriku kepadamu. Sebab Allah tahu kita bersungguh-sungguh hendakkan demi wajah Allah. Bukan bersungguh-sungguh ke dunia ini hendak sesuatu hawa nafsu keinginan amarah kita. Tetapi Allah tahu bahawa kita sungguh-sungguh bersusah payah nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis wang ringgit tak kira lah, habis waktu kita nakkan dapat titik utama apa sejatinya, iaitu nakkan Allah, mengesakan Allah. Pasti Allah akan memperlihatkan wujuhun yauma idzin na'im. Mereka wajahnya bercahaya-cahaya melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah kurniakan. Itulah kepuasan, kenikmatan yang tak ada lagi nikmat yang lebih besar. Bila Allah memperlihatkan dirinya kepada kita hingga kita lebur dan benar-benar kita merasakan di sinilah keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, dia mengesakan dirinya, maka di situlah hala tujuan kita. Pakaian kita adalah la, tak ada ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Itu yang manis tiada pahit. Kita telah mendapat keberuntungan. Yang mana Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, inilah makam keberuntungan yang sangat besar yang dikurniakan dari sisi Allah, iaitu kita tiada rasa ada keakuan diri, melainkan yang ada hanyalah wujud keesaan Allah semuanya semata-mata. Apa pun yang kita pandang, fa ainama tuwallu fasama wajh. Tidak lagi lain yang kita pandang.
Dulunya sebelum kita dikenalkan oleh Allah dari sisi Allah, kita melihat berbanyak macam ciptaan Allah. Hingga tidak mampu kita hitung. Hingga banyak lagi yang kita tidak lihat di dalam lautan. Di ufuk-ufuk kita tidak mampu lagi lihat banyak ciptaan Allah. Hanya kita melihat dalam telemokasi ataupun dalam rancangan-rancangan, kita melihat makhluk-makhluk Allah yang banyak yang kita tidak lihat diperlihatkan. Sungguhnya itu adalah sesuatu yang banyak yang Allah jadikan yang kita tidak mampu lihat. Itu semua nak menunjukkan bahawa Allah yang menceritakan, yang menzahirkan, yang menurtajalikan, supaya kita nampak nur tu tadi, yang jelasnya bukan yang terjalikan tu, dizahir, tetapi kita nampakkan nur yang menyuluh tu tak lain daripada nur Muhammad, dan nur zat Allah Ta'ala menyuluh kepada nur Muhammad itu untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita lebur di dalam nur itu tadi. Seperti mana Isra wal Mi'raj, hanya Muhammad saja yang dipanggil masuk, sedangkan malaikat Jibril sahabatnya tidak dibenarkan masuk. Sedangkan Jibril berasal daripada nur, tetapi nur Jibril itu tidaklah mampu untuk menahan nur-nur yang cukup tajam, yang cukup cahaya yang sangat terang, hingga Jibril tak mampu. Hanya yang dipanggil adalah nur Muhammad. Jadi nur tu memang berasal daripada nur Muhammad yang dipanggil. Jadi kita nak tenggelam ke dalam nur zat Allah Ta'ala, harus tenggelam di dalam nur Muhammad yang mengelilingi sekalian alam ini. Supaya kita keluar daripada alam ini, baru kita nampak sekalian alam ini adalah urusan Allah, pentadbiran Allah. Jadi kita tidak akan nampak segala-galanya berlaku baik atau buruk adalah daripada makhluk. Dan kita akan nampak sekalian itu adalah menurut cerita-cerita susunan Allah. Ada baik, ada buruk. Ada posisi kanan, kiri, wing kanan, penjaga gol. Semua seolah-olah semua ditakbir oleh Allah, kita nampak dah. Iblis dengan posisi dia, malaikat ni, Nabi ni, Rasul ni, semua ada makam-makamnya. Sedangkan kita dah lebur di dalam Nur Muhammad, kita dah lepas di dalam sekalian alam, maka kita nampak semuanya adalah urusan Allah. Dan kita telah kembali kepada Allah, tidak ada keakuan diri. Kita melihatlah dengan penglihatan Allah, bahawa semuanya adalah nur-nur Allah. Pencerahan yang Allah beri untuk menyatakan Allah. Maka kita melihat dengan penglihatan Allah. Setelah kita lebur, maka penglihatan kita adalah penglihatan yang sejati, iaitu kita melihat wa huwa yubdhirikul absar. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Itulah tandanya kita melihat dengan penglihatan Allah. Kalau kita nyata melihat dengan penglihatan diri kita, maka kita akan nampak kipas-kipas lah. Kita nampak apa saja, kita nampak apa sajalah. Berjuta-juta yang Allah ciptakan, kita nampak ciptaan tu. Kita tak nampak nur yang menyuluh untuk menjadikan ciptaan tu tadi. Allahu nurus sama wati wal ar. Di langit dan di bumi, semua Allah yang menurunkan. Semuanya tadi daripada cahaya. Cahaya tu bakal jadi kerusi, jadi bulan, jadi bintang, jadi matahari, jadi semua. Faham tak? Itulah kita nak fahamkan. Makrifat kita kepada nur cahaya. Tapi nur cahaya tu bukan Allah, tapi nur cahaya tu yang akan membawa. Yahdillahu li nurihi may yasha. Dengan cahaya itu akan membawa kita kepada petunjuk Allah. Jadi kenderaan untuk sampai kepada Allah, Allah jadikan nur untung kita. Ya. Kalau selain daripada nur Muhammad, kita tak boleh mampu untuk nak kenal Allah. Tapi Allah jadikan bas hidayah tu adalah nur Muhammad. Begitu nanti bila kita wafat, sakaratul maut, tunggu sampai nur tu keluar daripada bulan mengambang. Nur tu lagi cerah keluar daripada nur bulan tu. Maka dia datang dengan kenderaan boraknya yang akan membawa roh kita keluar. Baru kita keluar. Kalau tidak, nanti waktu sakaratul maut datang iblis menyamar jadi mak kita, jadi ayah kita, jadi macam-macam dia jadi. Supaya ajak kita. Kalau kita tak faham, kita akan ikut, habislah kita. Jadi kita kena tahu, minta pertolongan Allah. Nanti Allah kirimkan nur itu berbentuk huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cahaya tu terlampau cerah.
Datang baru kita sedut nafas, tarik, kita keluarkan roh kita, naik kenderaan tu. Inilah cara sebenarnya bila kita nak tidur, inilah sebenarnya. Tetapi kita tak perasan yang datang untuk kita tidur bagi ngantuk tu adalah nur cahaya. Kalau ngantuk tu Allah tak bagi, kita tak boleh tidur. Saya 2 tahun tak boleh tidur, tak ngantuk. Pagi, petang, siang, malam. Boleh ke? Ya, kalau Allah nak berkehendaki, dia tak bagi rasa tidur. Tak mati pun. Tapi itulah nak ceritakan, bukan kita ni hebat. Tapi bila dia dah tak bagi tidur, dia tak bagi ngantuk lah. Tapi kalau dia bagi ngantuk, bagi tidur lah kita. Dia akan datangkan, iaitu kita nampak macam kegelapan tidur. Tidur tu bukan kegelapan. Tidur tu terlalu cerah cahaya yang datang tu. Terlalu cerah, sampai cerah sangat, sampai silau lah kita. Itu terasa macam gelap. Itu patri welding tu, cuba tengok. Boleh tengok cahaya dia. Terlampau terang jadi gelap kan? Itulah sebenarnya nak diumpamakan oleh Allah supaya kita tahu bahawa kita ni sentiasa berada di tempat yang terang. Kita sentiasa Allah menyuluh kita. Terjadi apa pun kita lihat, tup Allah suluh, tup Allah suluh. Kita tak nampak Allah, kita nampak yang kita lihat tu. Kita dah terbiasa. Diri kita nampak kipas-kipas, nampak tu. Tapi kita tak ajar diri kita. Sebelum kita nampak tu, kita ajar Allah lah dahulu yang nak jadikan tu. Dan apa saja pun Allah nak jadikan, semuanya kita nampak Allah dahulu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Tidaklah aku nampak sesuatu melainkan Allah dahulu. Jadi kita bila sampai kepada zaman kita, era kita sekarang ni, kita dah jadi terbalik. Allah tu dah jadi nombor berapa saya pun tak tahu. Kita hanya makrifat kepada sesuatu yang kita buta dengan Allah. Sedangkan Allah nyatakan semua untuk menyatakan diri dia yang nyata dan jelas. Tapi kita terbalik, tak mengaji ilmu kenal diri, kenal Allah. Kita nampak yang Allah tajalikan tu. Yang mentajalikan kita tak nampak. Pelik kita ni. Pula zaman kita ni pula, bila kita dapat ilmu ni, dianggap asing. Dia anggap kita ni kolot ataupun pelik lah. Asing kan? Padahal ini yang dibawa oleh semua 124,000 Nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi tahu ini yang dianggap asing akan datang di zaman kita, anggap asing. Tapi tak apa, beruntung Nabi kata orang yang dianggap asing. Menunjukkan orang yang ada ilmu ni, kefahaman ni sedikit dianggap pelik. Seperti mana dahulu Nabi Muhammad SAW datang ke dalam, diutus oleh Allah di zaman di Mekah oleh bangsa kafir Quraisy, menganggap Nabi Muhammad SAW ni pelik dan asing. Kita semua ada patung emas, perak, latah, uzza, manah. Dia ni Muhammad tak ada, pelik ni, ajaran apa Muhammad bawa ni. Muhammad dianggap sesat, dianggap asing kerana Nabi Muhammad tak mengajarkan menyembah. Nabi Muhammad mengajarkan sentiasa berkehidupan dengan Allah yang maha gaib. Jadi dikasih pelik. Tuhan kita ada berbentuk, dia tak ada Muhammad pelik. Tapi Nabi Muhammad dah bekerja, bertunggu lumus, mengajarkan daripada apa yang diajarkan oleh Allah. Maka dengan rahmat Allah, semua kebanyakan penduduk Mekah dan sekalian penduduk bumi ini banyak yang beragama Islam di tangan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan Islam ni akan kembali menjadi asing balik, nanti akan datang. Ini mengenal diri, mengenal Allah. Orang yang nakkan pada Allah jadi pelik pula. Dia nak sebut aja nama Allah, tak usah kenal Allah. Tu. Lepas tu ikut sistem-sistem yang telah dibawa oleh sistem-sistem yang Allah tidak redai, iaitu sistem manusia mengakui diri. Siapa yang banyak mengakui diri yang paling tinggi? Fir'aun. Fir'aun siapa keturunan dia? Yahudi, Majusi, Nasrani. Itu keturunan Fir'aun, Namrud, Hammam. Itu keturunan-keturunan yang kita kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak mau jalan-jalan yang itu tadi. Yang mengaku dia ada. Mengaku semua tu. Ana rabbukumul a'la, itu semua adalah golongan-golongan orang-orang yang mengakui bahawa dia tu ada kuasa seperti Fir'aun. Jadi kita menempuh keadaan ini sekarang ni.
Ini bukan maknanya saya cakap takut-takutkan. Memang kita akan menghadapi berat ujiannya. Melainkan kita kembali kepada Allah, mengikuti jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para wali Allah, iaitu membuangkan keakuan diri dengan mencari guru pembimbing rohani supaya kita kenal diri, kita kena kenal Allah, baru kita tahu jalan yang benar, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kita selalu mohon pada Allah, minta jalan-jalan, iaitu orang yang tak ada ngaku diri, orang yang dah kenal diri, kenal Allah, iaitu siapa? Tak lain para rasul, para nabi, para wali Allah, para orang-orang arifin billah. Mereka ini semua adalah orang-orang yang telah Allah Ta'ala kurniakan ilmu di sisi Allah hingga mereka tidak ada rasa keakuan diri. Alhamdulillah, pada petang ini kita telah diberikan oleh Allah kurniaan nur cahaya Allah, kefahaman di sisi Allah, nur jali sifat Allah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba Allah hingga terang seperti hati Rasulullah. Kita tidak was-was lagi. Kita berhidupan di dunia ini nyata kita dengan Allah, dan Allah lah menguruskan segala al-ehwal kehidupan kita. Kita serahkan betul-betul, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hanya Allah yang tahu menyusun sesaat ke depan kita. Setelah kita diperkenalkan oleh Allah dari sisi Allah bahawa kita tahu Engkau saja ya Allah yang tahu menyusun hidup aku sesaat ini ya Allah. Jangan biarkan aku menguruskan diriku sendiri walau sesaat. Itu yang disabdakan Rasulullah SAW. Bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan ya Allah. Walaupun kau beri kepada aku bermacam-macam kurniaan ya Allah kepada Nabi SAW, Nabi tetap berkata kepada Allah, jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Jadi kita harus pegang selalu keadaan ini. Jangan kita sedikit pun merasa akulah. Buang, tidak ada pengakuan kita, melainkan esakan dia, tunggalkan dia aja yang tahu ke depan kita. InsyaAllah kita berada sentiasa di dalam keadaan yang diamankan oleh Allah, ditenteramkan oleh Allah. Sementara kita berada dalam ketenangan mutmainnah kerana kita kembali kepada Allah dengan benar-benar, dan kita serahkan betul-betul diri kita kepada Allah kerana Allah yang Maha tahu mentadbir dan menguruskan diri kita. Setelah kita menguruskan, kita menyerahkan kepada Allah 100%, maka Allah tahu, Allah jaga kita dengan sempurnanya. Hanya Allah yang tahu sempurna menjaga kehidupan kita walaupun ke mana pun kita berada. Dan Allah akan menjaga ibu, menjaga ayah kita, menjaga siapa-siapa pun di sekelilingin kita. Disebabkan kita menyerahkan diri kita betul-betul, maka Allah akan menjaga isteri, menjaga suami, menjaga anak, menjaga cucu, menjaga keluarga kita. Allah akan pastikan Allah lah yang akan menjaganya. Maka disebabkan keadaan kita, Allah bagi nikmat yang besar ini. Allah tahu kita menyayangi suami, Allah tahu kita menyayangi isteri, Allah tahu kita menyayangi anak-anak cucu kita, Allah tahu kita menyayangi manusia sekeliling, sahabat-sahabat kita. Allah akan, disebabkan kita nyerahkan diri kita betul-betul kepada Allah, Allah akan jaga semua yang mana yang kita cintai. Kita tak payah ajar Allah SWT. Allah tu maha mengetahuinya. Bahagianya kita dengan sebab janji-janji Allah kepada kita. Maka kepada siapa lagi yang kita nak harapkan untuk menjaga sekalian alam ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita pastikan dulu kita nyerahkan diri kita betul-betul kepada Allah. Urusan kita ya Allah, tolong uruskan ya Allah. Setiap detik apa pun nak bagi rasa pun tetap sesaat Engkau ya Allah, untuk mengesakan Engkau ya Allah. Jangan bagi lintasan yang akan membawa aku lupa ataupun merasakan aku ada keakuan diri. Lintasan yang datang pun Engkau bagi supaya aku dapat rasakan mengesakan Engkau ya Allah. Kita mohon kepada Allah seperti mana yang dipohonkan kebaikan oleh dari Rasulullah kepada Allah, itu yang juga kita pohonkan kepada Allah. Gunakan apa yang saja yang dimohonkan kebaikan oleh kekasih Nabi Muhammad SAW, iaitu sentiasa buang keakuan diri dan sentiasa mengesakan Engkau. Itu yang diminta kebaikan oleh Rasulullah. Maka itu yang kami minta ya Allah, tak ada lain.
Dan apa yang dimintakan dijauhkan oleh Rasulullah SAW, iaitu dimintakan buang keakuan diri. Ya Allah, walau sesaat aku tak nak. Itulah juga yang kita minta, apa yang Rasulullah mintakan. Tak ada lagi, lebih lagi. Syukurlah kita. Inilah keputusan-keputusan yang sempurna yang di sisi Allah, yang Allah kurniakan kepada kita. Amaliahkanlah benar-benar bersungguh-sungguh. Allah akan sentiasa berada di sisi orang-orang yang benar. Walaupun keliling kita menghentam kita, keliling kita tak memberi sokongan, tetapi tetap Allah akan memberikan kepada kita keimanan, keyakinan yang dah ada. Allah tambahkan lagi keyakinan demi keyakinan, hingga kita tidak jemu-jemu merasakan mengesakan Allah tu manis tiada pahit. Ditambahkan manis tu daripada 5, besok 6, besok 7. Kita berasa gembira, bahagia dengan berkehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai situ dulu, insya-Allah. Kita minta pencerahan daripada yang lain, terutama pada Syekh Latif. Ustaz Auza'i dah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Itulah hadis Nabi yang dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, kita bersurai sekejap-kejap lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya cakap itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap. Sebab apa? Kita mengagungkan Allah. Kita nak cerita pada petang ni adalah untuk apa? Tak ada lain. Saya tak ada cerita nak apa-apa, tak ada cerita ni semua. Syekh Aziz cerita pun berkenaan dengan kita nak bawa hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hala tuju dia apa? La ilaha illallah. La tu apa dia? Menafikan segala keakuan diri kita. Menafikan kita bergerak tadi. Yang menafikan apa yang kita bercakap, menterkalimun ke apa ke, kita melihat ke apa, semuanya menafikan. Nafikan yang ada hanya Allah. Dialah, itulah penglihatan dia. Itulah hidup dia. Itulah semua yang dikatakan kehidupan kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak maksudkan di sini? Untuk kita mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada sakit, kalau kita ada apa ke, kita tak tenang ke, kita dengar benda ni, kita akan jadi syifaun wa rahmatul lil mukminin. Syifa. Kita dengar benda ni pun dah jadi syifa, penyembuh. Sebab apa? Dapat bawa hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Ini semua bukan saya nak cakap Saya banyak kali saya bercakap dengan kawan-kawan saya, bila mendengar benda-benda macam ni, dia rasa dia dengar dulu, dia dengar juga, tapi dia rasa macam benda ni tinggi. Saya cakap benda ni bukan tinggi, ini adalah asas tauhid wajib yang orang dia tak tahu ke, dia memang tak tahu langsung ke, dia memang kena dengar benda ni dan bawa dalam kehidupan harian dia. Itu yang penting, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Itu empat seiringan yang Rasulullah bagi tahu. Inilah yang dikatakan yang nak lebih memudahkan lagi, kalau dalam bahasa kitab, saya pernah dengar ada seorang tua tu dia kata bahasa kitab ni dia amat inilah ada aliran dia yang memberitahu tentang kemakrifatan ni. Tapi Allah Taala alhamdulillah daripada kalam guru mursyid kita Syekh Aziz memberitahu kita ni lebih mudah lagi. Allah Taala lebih mempermudahkan lagi untuk kita bawa dalam kehidupan harian kita. Mudah dah Allah Taala bagi daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia arah tujuan kita ni? Hala tuju kita ni, kita nak cerita ni, dan kita nak bawa ni apa hala tuju dia? Mengesakan Allah SWT dengan apa? Menafikan keakuan diri kita. La ilaha illallah. La tu maksudnya la tu tadi tiada. Nafikan betul-betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu yang betul. Itu yang kita akan cantik dalam kehidupan kita ni, cantik semua. Kita bekerja, kita apa buat pun, kita susah pun, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang beruntungnya kita ni. Dapat mengamaliahkan dalam kehidupan harian. Tapi yang paling penting sekarang ni saya banyak beritahu, cari guru mursyid arif billah nak menceritakan tentang benda ni. Kita alhamdulillah dah ada orang yang nak menceritakan tentang ni, mentalkinkan benda ni. Itu lantikkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipertikaikan. Jangan dipertikaikan. Saya amat menasihati semua semualah jangan mempertikaikan bidang masing-masing. Bidang masing-masing pembimbing rohani ni ada yang Allah Taala letakkan.
Perjalanan ni susah, jangan ditanya. Tapi itu yang kita tetap tak ada lari tajuk, tetap menafikan segala keakuan diri kita yang Rasulullah SAW bawa. Jadi itu kita nak dengarkan talqin daripada bukan talqin kubur je. Ni talqin ni nak cerita tentang bedah siasat la ilaha illallah. Kalau tak ada orang nak talqinkan, tak ada pembimbing rohani nak talqinkan, kita tak masuk dalam rohaniah kita ni. Tu kita nak sama-sama nak bawa bukan keluarga saya saja. Saya nak bawa semua keluarga. Kalau kata yang Allah Taala letakkan, saya pun tak mampu, tapi Allah Taala letakkan untuk saya sampaikan. Siapa-siapa pun, kawan-kawan saya ke apa ke, sampai kalau nak dikatakan kawan saya yang di Johor Simpang Renggam PGA tu, dia dengar benda ni, dia tak kata apa pun. Dia tak kata tinggi, tak kata rendah. Dia dengar aje. Saya sentiasa cakap dengan Syekh Aziz, inilah kawan saya. Ni Wan di Johor tu. Tapi sampai sekarang perkataan dia dah jadi lain dah. Perkataan dia tu sentiasa mengesakan Allah. Dia kata nak kena betul-betul nafikan, aku tak mampu. Aku tak mampu ni sahabat cakap. Ya, itulah perkataan yang Allah Taala suka. Itu nak kata dia faham dulu. Dia tak faham pun. Dalam 2 tahun yang saya bukan saya usahakanlah, semua daripada Allah. Video YouTube ni, channel YouTube ni, itulah yang saya beritahu. Dia tengok tak lepas, dia tengok. Alhamdulillah dia bawa sampai sekarang ni orang pun masih bertanya dengan dia tentang apa benda yang kalimah syahadah la ilaha illallah ni. Dia rasa sedap duduk apabila berkehidupan dengan Allah ni Subhanahu wa taala ni. Itulah yang amat beruntung. Itu yang Allah Taala panggil, yang dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Dia tetap sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tetap nak berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beruntung, yang Rasulullah beritahu mubasyiran wa nazira. Perkara yang berita gembira ni Rasulullah beritahu ni mubasyiran wa nazira, inilah kita kena betul-betul menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Allah Taala tu tak boleh tak boleh nak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menduakan Allah Subhanahu wa taala tu, kita sebut je la ilaha illallah, kosong je tak ada. Tapi la tu kita mesti bedah siasat dalaman tu. Difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru mursyid yang mentalkinkan benda ni. Memberi top tentang benda ni. Hari-hari ke nak ulang-ulang video ni ke, itu yang Allah Taala dah bagi. Kita ni dah terlalu hampir dah dengan kedatangan Imam Mahdi yang bawa kenal diri, kenal Allah. Takluk nak kenal Allah Subhanahu wa taala ni apa dia? Kenal diri. La kan betul-betul diri kita, la kan. Pakaian kita ni kena la. La tu nafikan keakuan diri kita. La hayyun la alimun la qadirun la muridun. La hayyun, la tak ada hidup kita, yang ada hanya Allah. Ni yang hidup ni. Menyatakan dia tu yang maha hidup, bukan nak katakan kita. Kalau kata kita ada hidup, Allah Taala hidup, itu dua. Mendua itu yang betul-betul menduakan Allah. Jadi kita tak nak ada ni tiada la ni. Nak la kan diri kita ni, yang ada hanya Allah. Itu yang kita nakkan. Jadi setakat ini saja yang dapat saya sampaikan, perkongsian yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buka kepada pendengar-pendengar yang jemaah-jemaah ni, sesiapa yang tetamu ni, untuk membuka kalau ada soalan, ada perkongsian, insya-Allah kita boleh berkongsi dengan pendengar-pendengar YouTube, insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duduk dalam majlis agung Allah Subhanahu wa taala selama hampir 1 jam. Alhamdulillah, selama hampir 1 jam cukup kita dipandang oleh Allah, iaitu para kekasih Allah. Sebab apa? Para kekasih Allah, dia tidak lain yang diceritakan dan tiada lain yang nak didengarkan, melainkan dia dengarkan adalah kalam-kalam Allah yang tidak lain mengajakkan, mengesakan Allah. Kita bukan cerita yang mengajakkan kepada keuntungan dunia, keuntungan duniawi, tetapi kita bawa keuntungan iaitu rohaniah kita. Berada benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala hingga kita lebur. Inilah keberuntungan yang lebih besar daripada segala keberuntungan. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah. Bukan sebab kita ni hebat, kita banyak amalan, kita banyak puasa, kita banyak sedekah, kita banyak buat baik, tetapi semata-mata rahmat kurniaan Allah lah kita dapat duduk dalam majlis yang cukup agung dan besar ini. Adalah semata-mata Allah lah yang memperjalankan kita duduk dalam majlis ini.
Kalau Allah tak panggil, tak memperjalankan kita ke sini, kita tak mampu untuk dapat duduk dalam majlis agung di sini. Majlis agung Allah dan majlis agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Saya tidak akan memanjangkan, cuma saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang banyak ya, yang akan kehadiran ni semua menolong lagi sama-sama kita untuk sama-sama menolong ke arah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menolong sama-sama, kita ajakkan kita dan semua suami, isteri, anak-anak, jiran-jiran kita, kawan-kawan, sahabat kita, ajakkan betul-betul. Sebab kita dah mendapatkan kebahagiaan, iaitu dapatkan Allah. Jadi inilah juga kita nak ajakkan. Seperti mana Nabi Muhammad SAW mendapat nikmat yang besar ketika Isra wal Mi'raj, iaitu tenggelam lebur, berada dalam keasyikan dengan Allah hingga tiada diri Muhammad lagi. Disitulah yang manis tiada pahit. Inilah berita gembira Nabi Muhammad. Wa amma bin ni'mati rabbika fadis. Mendapat nikmat yang benar-benar di sisi Allah hingga lebur, maka disuruh sampaikan. Jadi kita dah mendapatkan, iaitu rahsia apa sebenar hidup kita adalah meleburkan diri, hilang keakuan diri. Itulah nikmat paling besar. Kemudian kita disuruh ajakkan. Ada memang kita akan dapat ni, kita akan ajakkan orang lain. Sebab kita kesian pula tengok orang lain tak dapat Allah Ta'ala. Ya, di situ kita sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Ada yang tersinggung, tersilap bahasa, minta maaf. Tak lain kasih sayang saya ucapkan supaya semua yang mendengar ini mendapat rahmat kasih sayang Allah, dapat berkehidupan dengan Allah sebenar-benar, dapat di sisi Allah benar-benar ilmu pengetahuan, hingga kita faham apa erti agama dan kehidupan kita ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.